Okey, baik. Kita tengok pula jenis-jenis insurans am ni. Insurans am ni ada jenis-jenis dia. So, macam saya ucap tadi, ada insurans motor, kebakaran dan sebagainya. Tapi kita tengok insurans kebakaran dulu. Insurans motor kita tengok next. Insurans kebakaran ni apa? Insurans kebakaran adalah apa-apa yang melibatkan kebakaran premis. Kalau pondok terbakar tak boleh lah. Pondok tu kecil je. So, kalau premis lah, melibatkan pertama kebakaran. Yang kedua, kebakaran tapi daripada sumber kilat. Kilat menyambung, kerana terbakar, boom, meletup. Dah lah kilat, betul terbakar, betul meletup lah tu. So, kita boleh claim daripada insurans kebakaran ni, fire insurance. Okay, so boleh berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Satu kalau bangunan-bangunan yang besar-besar ni kan, bisnes property ni memang mereka ada beli fire insurance. Sebab apa? Kebakaran bila-bila mana sahaja boleh berlaku. Okay, so perlindungan tambahan seperti taufan, banjir dan rusuhan juga boleh diambil. Ni NO juga. Sebab natural disaster tak cover. Adik-adik kena ingat natural disaster ni tak cover dalam insurans. Pergilah mana-mana insurans sekalipun, malah insurans kalau insurans hayat boleh cover lah. Tapi kalau insurans kereta dan sebagainya pun kita company tak cover company tak cover untuk natural disaster. Banjir, taufan, apa lagi? Gempa bumi kan. Tiba-tiba kereta hilang, kena telan dalam bumi. So tak boleh cover kecuali ada enforcement daripada kerajaan mengatakan kena bayar kepada keadaan ataupun natural disaster pada waktu itu. So kenalah company kena kita boleh claim lah, kita boleh dapat pembahasan. Okay, rusuhan sama juga. Orang mengusung kan, lepas tu orang pun macam entah rumah kita duduk tepi jalan tu dia bakar dengan rumah kita. Habis rumah kita sekali terbakar. So tak boleh cover lah kalau kita tak ambil perlindungan tambahan. Okay, so basic je kalau terbakar sahaja. Contoh lintas pintas. Anak tiba-tiba main api kat dalam rumah kan, tak perasan dan kena langsir dan terbakar. Sama ada terbakar sebahagian atau terbakar semua, dua-dua claim. Cuma nilai dia berbeza lah. Kalau terbakar separuh, mungkin dapat separuh lah. Kalau terbakar bahagian dapur je, mungkin dapat suku dan sebagainya. So benda ni nanti akan dinilai oleh Jabatan Bomba lah. Bomba akan tengok dan penilai pada bomba ni termasuk dengan penilai daripada company akan turut datang untuk menilai berapakah jumlah kerugian yang dialami hasil daripada kebakaran yang berlaku. Baik, seterusnya insurans perubatan dan kesihatan. Insurans perubatan dan kesihatan ni merangkumi insurans hospital dan pembedahan. Maknanya masuk ward dan juga buat surgery, buat pembedahan. Jadi pembedahan ni akan mengambil kos yang tinggi kan. So siapa nak cover bayar puluhan ribu. Sekali operate 30,000, 40,000, nak pakai duit mana? Cekau duit mana? So insurans lah membantu. Ward, sekali ward masuk. Kalau setakat hospital tak ada masalah, subsidi free je. Tapi kalau ward hospital swasta, clinical sehari sampai 400-500. Duduk 2 minggu, kau tak mampu nak bayar. So that's why lah insurans perubatan dan kesihatan ni sangat-sangat membantu di saat kesukaran kita mengalami masalah kesihatan. Insurans penyakit kritikal juga termasuk. Tu saya cakap tadi, insurans perubatan ni dia ada buat package sekali dengan insurans hayat. Dia akan masuk sekali. Dia boleh masuk dengan penyakit kritikal, dengan critical illness. Pendapatan akibat hilang upaya. Bila kita sakit, kita kan masuk hospital. So bila kita masuk hospital, kita tak boleh bekerja. So sepanjang kita tak boleh bekerja tu, sepanjang tu kita dapat gaji, betul tak? Jadi sepanjang tak dapat gaji tu, company akan tolong bayarkan, bukanlah bayar berapa banyak gaji yang kita tak dapat hari tu, bukanlah, tapi dia tolong, dia at least dia memberi sedikit lah duit. Berapa bilangan hari yang kita masuk hospital tu, dia akan tolong bayar. Terlalunya tak banyak lah, lebih kurang lah, company tak jauh beza lah antara satu company dengan company lain. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 100.5, ada juga bagi 200. So it depends on company itulah. So lepas dah habis discharge, kita hantar dokumen discharge note and so on semua, medical report and so on semua,
baru kita boleh claim berapa hari. Kalau 200 kan, darab dengan 10 hari dapat 2,000 lah. So lebih kurang lah dalam 10 hari tu dia bagi kita RM2,000 macam tu. Okay. Sebab tu pernah dengar mungkin ada orang cakap kan, dia masuk hospital dapat duit. Yang inilah insurans perubatan ni lah. Okay. Kemudian insurans pendapatan hospital. Okay. So tadi pendapatan yang cikgu sebutkan tadi pendapatan hospital. Yang tadi pendapatan akibat hilang upaya. So kalau hilang upaya, tiba-tiba kaki tak boleh berjalan, sama ada temporary ataupun kekal, boleh dapat juga. Contoh macam accident kan, dan dia pakai apa tu? Pakai tongkat tu lah. Yang tongkat dekat lengan tu kan. So dia tak boleh nak berjalan. Berapa bulan? 6 bulan. So company akan bayar setiap hari. Dia akan darab lah, dia ada rate dia, yang tertentu. Kemudian insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri ni, kalau siapa pernah tahu, ini selalu orang dapat call. Assalamualaikum, Encik, bercakap dengan Encik Firdaus. Saya, Encik ada masa ya? Saya daripada bank. Dah. Dia dah mula dah. Itu insurans kemalangan diri. Okay. Cuma belakangan ni banyak orang salah mensalahgunakan insurans kemalangan diri ni untuk scam orang. Untuk scam. Jadi dia kata bayar something padahal tak pun. Okay? Sebab insurans kemalangan diri kebanyakannya mereka embed. Mereka duduk di dekat dalam bank. Dia punya produk dia adalah produk dengan bank sekali. Sebab tu insurans ni yang relate dengan bank kita tak panggil insurans. Kita panggil banka insurans. So insurans yang terus kait dengan bank. Faham tak? Kata kalau kita tengok apa CIMB dia ada apa company yang dengan dengan CIMB, contoh Tokyo Marine contoh. Okay, kalau Maybank dengan M Life dan banyak lagi lah company lain lah. So ini yang biasa jugalah insurans kemalangan diri. Personal accident. Okay. So kalau accident time bawa kereta, harga lain, ada dia punya harga dia. Accident kalau naik kenderaan awam, itu lagi banyak actually. Sebab kenderaan awam ni actually dah bawa dengan baik sepatutnya, tapi accident juga. So dia ada gandaan dia. Kalau naik kenderaan awam kemudian meninggal, dia ada ganda sampai 3 kali. Padahal insurans kemalangan ni murah je. Cover mungkin sampai RM10,000 atau RM20,000. Tapi sebabkan kita naik kenderaan awam dan meninggal, sampai 3 kali ganda. So 20 darab 3, RM60,000 dapat. Bukan kita lah dapat, kita dah masuk ke dalam tanah dah. Jadi waris lah yang akan dapat duit tu. Dan terakhir sekali insurans perjalanan. Insurans perjalanan adalah dia cover kerugian dalam perjalanan sama ada darat, udara atau laut. Naik feri ke, feri tenggelam, habis bagasi pun tergapung-gapung, kita selamat lah. Tapi baju apa semua hanyut dah. Makan dengan ikan. Kemudian darat, naik kereta, naik train, cover pengangkutan awam darat, contoh macam bas, kereta api, taksi dan sebagainya, pun cover juga. Naik kapal terbang, itulah biasa naik kapal terbang bagasi hilang. Memang very common lah. Sangat-sangat biasa bagasi hilang. So bila bagasi hilang, apa nak buat? Siapa nak tanggung? Beg tu dah beli RM500. Baju-baju dalam tu lah mahal-mahal. Ada yang baru beli sebab apa? Sebab nak pergi melancong. Total semua dekat RM3,000. Company akan bayar. Tapi company tak bayar sampai RM3,000. Dia ada dia punya maksimum dia. Maksimum tak silap. Ikutlah kepada polisi je lah. Ada yang bagi RM2,500, ada yang bagi RM3,000 pun ada juga. Okay. So juga berlaku kemalangan di luar negara, contoh macam mati di luar negara. So travel insurance akan tolong cover kan, tolong bayarkanlah cacat kekal berlaku di luar negara semasa perjalanan tu. Hilangan bagasi, hilang pasport. So kalau hilang pasport ni dapat travel insurance, dia akan bagi duit untuk buat pasport baru nanti. Dia akan bagi duit macam apa, dia akan tolong bayarkan lah. Contoh seolah-olah macam tu lah, macam pasport pun 300.5 berapa? 300.5 ke 300.5. So dia akan bagilah 1.5 tu dalam claim.
Hilang duit A dia tak ada seberapa banyak yang kita hilang, seberapa tu lah dia akan cover. No. Contoh kita hilang 10,000, kita bawa cash, hilang 10,000. Jadi company akan bayar ada maksimum nilai dia, yang nilai maksimum dia. Maybe dia bagi 3,000 atau 4,000 macam tu. Okay. Sebab itu cikgu cakap tadi awal-awal tadi, risiko yang ditanggung oleh kita ni, individu ni, tidak dikongsi sepenuhnya oleh syarikat insurans. Syarikat insurans tak tanggung 100%. Sebab tu dia bayar sikit. Sebab apa? Dia nak kita tanggung sekali. Kita tanggung sekali. Sebab dia normal, memang risiko ni memang kita tak boleh nak serah kepada orang lain. Memang risiko tu memang dah terkait dengan diri kita. So macam-macam mana pun kita kena tanggung juga sikit. Dan akhirnya akan membawa kepada nanti topik yang seterusnya, topik sub-topik yang seterusnya kita panggil sebagai co-insurance. Kita berkongsi risiko itu. Okey. Kemudian kita tengok insurans motor. So, insurans motor ni adalah insurans berkait dengan kenderaan lah. Untuk kenderaan. So kenderaan ada 3 jenis insurans motor. Yang pertama kita ada komprehensif, kemudian kita ada pihak ketiga dan kebakaran dan kecurian, or we call it as a third party fire and thief. Dan kelima kita ada pihak ketiga, third party. Komprehensif nama lain dia adik-adik, nama lain komprehensif ni first party lah. First party. Kemudian ada akta lah. So ada beberapa perlindungan yang disebutkan kat situ. Cuma cikgu nak highlightkan sikit, kita tengok kepada komprehensif dahulu. Komprehensif ni dia cover semua. Dia pertama dia cover liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Maknanya kalau kita bawa kereta, kita langgar orang tu cedera. Bila orang tu cedera, orang tu nak pergi hospital, lepas tu ada buat pembedahan. Siapa nak tolong cover? Kita punya insurans akan tolong coverkan dia. Sebab kita pakai first party. Faham? First party ni apa? First party ni nak kena beli kereta, semua kereta kena pakai first party ke? Tak semestinya. Sebab tu ada pecahan-pecahan ni, dia ada tujuan dia masing-masing. So first party untuk kereta baru. Kereta baru keluar semalam, maka akan pakai first party. Dan wajib pun pakai first party sebenarnya. Ada sebahagian ni tapi tak wajib lah, tapi kebiasaan ni memang kita akan ambil lah. Kereta baru kot, sayang. Ataupun kereta yang kurang daripada 5 tahun, dia tak habis bayar lagi kan. Ataupun kereta yang kurang yang tak habis bayar lagi pun boleh juga pakai first party. So yang kedua, apa first party dapat? Kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Dah lah dia accident, dia cedera, kereta dia kemik tu memang tak kemik. Dah lah kemik, lepas tu rebah pula dia punya spoiler. So dia repair kereta tu, pergi hantar bengkel, boleh claim dengan insurans kita. Kemudian kerugian terhadap kebakaran sendiri atau kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Kereta pagi-pagi keluar rumah nak yang kereta hilang, kereta tak ada, pergi mana tak tahu. Ataupun ada masalah lintas pintas dalam kereta terbakar. Jika dapat dibuktikan bahawa kita bukanlah yang buat tu, kita dapat dah claim. Sebab dia ada isu ni tau. Ada orang dia bakar kereta dia ataupun dikomplot untuk buat kereta dia dicuri dan membuat laporan polis palsu dan diklaim kepada company. Kalau company tahu, memang company tak bayar. Sebab benda ni dah biasa. Diorang yang bekerja dalam insurans ni bukan setahun 2 tahun, dia dah banyak kali dah. Fraud in insurance memang banyak kali berlaku. Sesuai bila laporan polis tu, dia akan tunjuk macam mana cara, macam kenapa hilang, dekat mana tempat. Dia akan investigate lah semua. Barulah dia akan membuat penilaian untuk sama ada nak bahaya kepada kita ataupun tidak. Tetapi kalau kita ambil yang pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, kita tak ambil first party lah.
Okey, jawab yang kategori kedua ni dia cover semua tadi kecuali satu je lah, dia tak cover diri kita. Dia tak cover kita punya kenderaan. So bawah sekali ni, kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri. So kenderaan sendiri tak cover. So kalau kita langgar orang, kereta kita kemik, kereta dia pun kemik jugalah ke dalam kereta dia. So duit tu kita boleh cover untuk orang tu saja. Yang kemik kereta dia kan, ataupun yang dia masuk hospital. Tapi untuk kita punya kereta kemik, kita pakai duit kita sendiri. Kita tak boleh claim lah. Beza dengan first party. First party boleh. Walaupun kita yang salah. Okay. So yang terakhir third party. Third party biasa ni banyak dah tak boleh sebenarnya. Dia tak boleh tanggung kereta kita sendiri kalau kita langgar. Kemudian medical kita lah, dia pun tak tanggung. Kebakaran nanti yang tidak disengaja kan. Maknanya terbakar lah. Kereta terbakar. Yang kereta tu sebenarnya third party biasa. So yang kita claim, kita cakap lah, saya nak claim ni, padahal kita tak pernah buat agreement. Jadi akan jadi apa? Tak ada claim. Okay, tak ada claim. So apa tujuan third party fire and theft ataupun third party kebakaran dan kecurian ni? So kebanyakannya kereta yang ambil third party fire and theft ni adalah kereta yang 5 tahun dan ke atas. Mungkin kereta ni nak habis bayar dah, so dia masih ambil lagi lah. Mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun ataupun 9 tahun. Okay. So boleh pakai third party fire and tujuan tu tak apa, nak jalan dekat-dekat jugalah. So kita pun tak bawa jauh-jauh sangat, so agak kurang risiko untuk accident. Kalau third party kebanyakannya kereta yang dah habis bayar, kan, kereta sampingan contohnya. Okay, yang tujuan dia untuk jalan dekat-dekat. Selalunya kalau kita nak renew, kita berfikir dua tiga kali nak berapa nak bagi dalam kolam ni. Berapa yang kita nak bayar kan. So pihak ketiga ni lah yang akan kita dapat tanggung lah. Cuma kalau terbakar ataupun dicuri, memang kita tak boleh buat apa lah.